Testing. Okey. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera. Okey, tak apalah, kita akan teruskan dengan siapa yang ada hari ini. Okey. Jadi, kita masih di dalam bab 12. Okey, ini adalah bab kedua terakhir. Yang ini sangat penting sebab kebanyakan soalan, okey, nanti kita akan ada ujian kan. Jadi bahagian ini memang akan masuk dalam ujian lah. Okey, sebelum ni kalau ada yang dah tengok video, kalau ada yang dah tengok video yang cikgu sediakan sebelum ni, cikgu ada terangkan bagaimana proses kita nak mewakilkan sesuatu data, menerbitkan data yang relevan. Okey. Pertama sekali, tak masuk. Okey, pertama sekali kita perlu menjana sesuatu soalan statistik. Okey, dalam kita nak tahu sesuatu benda, contoh kita nak tahu tentang ketinggian sesuatu pokok dalam masa 3 tahun. Okey. Jadi kita perlu jana soalan statistik. Contoh soalan dia, apakah tinggi pokok dalam untuk setiap 1 tahun bagi 5 tahun ke hadapan. Itu contoh dia lah. Ataupun kita nak tahu tentang apakah ketinggian murid yang ada di dalam kelas 3 cekal contohnya. Itu adalah contoh soalan statistik. Kemudian bila kamu dah ada soalan, kamu perlu kumpulkan data. Okey, kita ada 4 kaedah. Kaedah pertama iaitu kaedah pertama temu bual. Okey, kamu tanya sendiri kepada orang tersebut apa yang kamu nak tahu. Contoh kamu nak tahu tentang tinggi pelajar dalam kelas 3 cekal. Jadi kamu pergi kepada murid dalam kelas 3 cekal, kamu tanya apakah tinggi kamu? Kamu tanya seorang. Okey, itu temu bual. Kemudian kita ada soal selidik. Itu adalah kaedah tinjauan. Okey. Kamu buat satu soal selidik, kamu suruh pelajar itu sendiri untuk isi berapa ketinggian mereka. Kemudian yang ketiga kita ada pemerhatian, kamu lihat guna mata kamu sendiri. Contoh kamu nak tahu berapakah bilangan murid yang menaiki kereta ke sekolah. Kamu tengok sendirilah berapa orang yang keluar dari kereta apabila mereka datang ke sekolah. Okey, kemudian yang keempat kita ada eksperimen. Eksperimen ni macam yang kamu lihat di dalam kelas sains kamu. Untuk tahu sesuatu benda, sesuatu kajian tu kamu buat eksperimen sendiri. Okey. Kemudian semua data yang kamu peroleh itu adalah data yang belum tersusun. Okey, dia ada banyak. Jadi kita gunakan data tersebut, kita nak klasifikasikan data tersebut ke dalam boleh dengar suara cikgu tak? Ini yang tadi cikgu dah terangkan. Okey, bila kamu dah dapat data yang kamu peroleh daripada pengumpulan data tadi, sekarang kita nak kategorikan data tersebut. Okey, kita ada 2 kategori data. Satu, data kategori. Data kategori ni untuk dia nak ukur ciri-ciri saja, yang sesuatu yang kamu tak boleh hitung. Okey, contohnya kita ada jantina. Jantina kita ada lelaki dan perempuan. Okey, dia lelaki dan perempuan tu bukan satu nombor. Jadi itu adalah data kategori.
Kemudian kita ada data numerik. Data numerik ni dia mengukur kuantiti. Dia nak tengok nombor. Contoh dia, kita nak tahu tinggi murid dalam sesuatu kelas. Okay, tinggi itu adalah nombor. Contohnya 150 cm, 180 cm. Okay, itu untuk data numerik. Kemudian data numerik ni, dia terbahagi kepada dua bahagian pula. Satu data diskrit. Okay. Data diskrit. Satu lagi, data selanjar. Okay, data diskrit ni dia diukur secara keseluruhan. Okay, dia tak boleh ada separuh. Contohnya kalau kita tengah mengira orang, kita mengira pokok, semua tu dia tak boleh kira separuh. Dia mesti kira dalam bentuk nombor bulat. Kalau data selanjar pula dia sebaliknya lah. Dia boleh ada dalam bentuk perpuluhan ataupun pecahan. Okay, sebab dia boleh dibahagi. Okay. Sekarang kita dah tahu kategori data tersebut. Okay, kita dah tahu data tu macam mana. Sekarang kita nak mengorganisasikan data tersebut. Macam mana kita nak organisasikan data? Kita gunakan jadual kekerapan. Okay. Contoh dalam ni, dia nak tahu berapa orang anak untuk setiap keluarga, 20 buah keluarga. Okay. Ada yang tak ada anak, ada yang ada seorang, 2 orang, 3 orang dan 4 orang. Okay. Gundalan ni digunakan untuk mengira satu-satulah. Contoh kalau tidak ada anak, sini kita dah ada 1, tandakan di bawah. Kemudian 2, tandakan garis yang kedua, ketiga dan keempat. Okey, gundalan ni dalam bentuk 5. Gandaan 5. Okey, bila kamu dah habis 5, kamu akan tandakan seperti ini. Yang kelima tu akan sempang. Yang keenam kamu akan buat satu garis menegak yang baru. Okey. Kemudian kekerapan ni kamu kiralah berapa banyak batang yang ada dalam bahagian gundalan ni. Okey. Jadi bila kamu dah organisasikan data kamu, kamu dah nampak dia cermat dalam ni kan, dia dah nampak bersih dalam kotak-kotak, tak ada lagi nombor yang banyak-banyak macam ni. Kalau macam ni dia jadi keliru. Contoh kalau cikgu tanya, berapa orang yang ada seorang anak? Takkan hari-hari kamu nak kira seorang-seorang kan? Baik kamu letak dalam satu jadual. Bila cikgu tanya, kamu cuma lihat kepada kekerapan. Jadi, itu untuk organisasi data. Selepas kamu nak organisasi data, sekarang kita nak wakilkan data dalam bentuk yang mudah dibaca. Okey, jadi untuk hari ini, kita akan fokus kepada perwakilan data. Sebelum ni cikgu dah sentuh satu, iaitu carta palang. Dan kita akan lihat semulalah apa itu carta palang. Kemudian kita akan lihat kepada carta pai. Okay, standard pembelajaran hari ini kita nak bina perwakilan data bagi data yang kita dah kumpul dan justifikasikan kesesuaian sesuatu perwakilan data tersebut. Okey, carta palang dia mewakilkan data menggunakan palang. Okey, yang ini sesuai untuk bandingkan kategori. Contohnya kalau kita ada lelaki dan perempuan dalam 4 kelas berlainan. Nanti kita tengok contoh. Okey, dia ada 2 jenis carta palang. Okey, carta palang mengufuk, carta palang mencancang. Okey, satu lagi kita ada carta palang untuk data yang 2 set data. Itu pun kita akan lihat hari ini. Okey, langkah membina carta palang. Apa yang kamu perlu buat yang pertama, lukis paksi X dan lukis paksi Y, iaitu kita punya paksi mencancang. Ini sepatutnya mencancang paksi Y. Ini adalah paksi Y. Okay, kalau ada yang tak faham, kamu boleh tanya ataupun tulis di ruang chat. Okey, selepas kamu lukis paksi, kamu perlu labelkan skala dan label untuk setiap paksi tersebutlah. Okey, yang penting
Jarak antara palang ataupun skala mesti sama. Nanti kita lihat dengan lebih lanjut. Kemudian, kekerapan data akan mewakili tinggi ataupun lebar palang. Tinggi kalau kamu guna carta palang mengufuk dan lebar untuk carta palang mencancang. Kemudian, kamu tulis tajuk kepada carta palang tersebut. Okey, kita lihat contoh. Ini adalah latihan yang cikgu dah bagi sebelum ni. Tahniah kepada yang dah menyiapkan. Kalau belum, kamu boleh cuba hari ini. Okey, jadual 3 menunjukkan jisim sekumpulan murid. Okey, jisim dia ada 45 kilogram, 50, 55, 60, 65 dan 70. Okey, untuk setiap tersebut, yang mempunyai 45 kilogram adalah 7 orang murid. Yang ada 50 kilogram, 10 orang murid, 8, 9, 7 dan juga 4. Soalan minta kamu bina satu carta palang untuk mewakili data tersebut. Okey. Ingat langkah pertama, lukis paksi X dan paksi Y. Okey, jadi di sini cikgu dah lukiskan. Ini adalah paksi X dan paksi Y. Kemudian kita akan labelkan. Okey, contoh di sini sekarang cikgu nak jisim murid berada pada paksi mengufuk. Betul? Okey. Dan setiap kilogram, okey, data yang ada di sini, cikgu gunakan satu kotak ini. Okey, sebab kita nak buat palang, dia nampak cantik di sinilah. Okey, kemudian cikgu masukkan bilangan murid dan skala bagi bilangan murid. Oleh kerana data tertinggi bagi bilangan murid adalah 10 orang, jadi setiap kotak cikgu masukkan menggunakan skala 1. Maknanya kotak pertama 1, kotak kedua 2, kotak ketiga 3, 4, 5 dan seterusnya sehingga 10. Okey. Kemudian langkah ketiga, kita akan bina carta palang. Kita akan buat palang untuk setiap berat, setiap jisim. Contohnya 45 kilogram kita ada 7 orang murid. Okey, kamu boleh lihat di sini. Okey. Pak, tengok kalau kamu buat carta palang mengufuk, kita akan fokus kepada tinggi. Okey, jadi untuk 45 itu ada 7 orang. Kemudian kita ada 50 kilogram, kita ada 10 orang. Okey, dan yang selebihnya, cikgu buat terus, kita ada 8, 9, 7 dan juga 4. Okey, ini belum habis. Apa yang perlu lagi satu adalah, ini cikgu tertinggal. Okey, jom kita masukkan. Okey. Yang tertinggal adalah kita punya tajuk. Okey, yang baru masuk sekarang kita tengah berbincang tentang carta palang. Okey. Tajuk yang sesuai di sini adalah kamu boleh rujuk kepada soalan. Ini adalah jisim murid. Murid. Okey. Jadi paksi yang kamu lukis dengan betul dan skala ini satu markah. Setiap satu ni, okey, bergantung kepada soalan. Kalau ini setiap dua akan jadi satu markah. Okey, kemudian tajuk satu markah. Ini untuk mengufuk. Ini adalah carta palang mengufuk. Sekarang kita nak tengok pula carta palang mencancang. Okey, sekarang kita nak lihat carta palang mencancang. Okey, supaya cikgu tak lupa, cikgu akan masukkan terus tajuk. Okey. Tajuk tak semestinya kamu tulis di akhir. Kalau kamu nak tulis pada awal, di bahagian atas kertas kamu,
Tu dah kira betul lah. Okey. Yang pertama kita akan buat paksi X dan paksi Y. Kemudian labelkan. Kalau tadi kita letak bahagian mengufuk adalah GC murid kan. Sekarang kita tukar bahagian mengufuk kepada bilangan murid. Okey. Kemudian GC murid kita letak pada paksi Y pada paksi yang mencancang lah. Okay, jadi nanti dia akan jadi seperti ini. Tadi palang dia berdiri tegak. Sekarang dia mengufuk seperti ini. Okay. Kalau soalan minta kamu tulis secara random macam ni, dia tulis carta palang sahaja kan. Dia tak bagi tahu sama ada mengufuk atau mencancang. Kamu boleh pilih mana-mana yang kamu mudah nak buat lah. Okay. Jadi ini kita lihat pula contoh kita buat satu carta palang tapi di dalam tersebut mempunyai 2 set untuk setiap murid. Okay. Jadi kita akan bina carta palang berdasarkan maklumat yang diberi. Jadual berikut menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan murid dalam kuis sains dan matematik. Bina satu carta palang untuk mewakili 2 set data tersebut. Okey, kita ada Aifan, Haris, Nora dan juga Raju. Okey. Setiap tersebut dia ada markah yang berbeza lah. Kuis sains dia lain, kuis matematik dia lain. Okey, sekarang kita dah ada paksi. Okay. Cikgu pilih nak buat carta palang mengufuk sebab dia nampak lagi cantik lah. Okay, jadi bila carta palang mengufuk, nama kategori kita ni akan berada di kawasan mengufuk. Okay. Kemudian kita ada markah murid. Markah murid ni dia tak bagi tahu untuk sains atau matematik sebab dia yang berbeza dia nanti ada pada palang kamu. Okay, kemudian kita labelkan skala. Okay, oleh kerana cikgu guna tak ada grade kan, jadi cikgu letakkan garisan di sinilah untuk memudahkan cikgu melukis ni nanti. Okay, kemudian nama murid Aifan, Haris, Nora dan Raju. Kalau kamu gunakan kertas grid, kamu boleh letakkan mereka di tengah-tengah antara dua kotak. Kemudian untuk markah murid, markah tertinggi adalah 50. Jadi cikgu gunakan setiap kotak adalah gandaan 10. Kosong pada mula, 10, 20, 30, 40, 50 dan 60. Kalau kamu nak berhenti sehingga 50 saja pun dah boleh. Okey. Kemudian untuk Aifan, Aifan mendapat 30 markah untuk kuis sains dan 45 markah untuk kuis matematik. Haris mendapat 35, 40 untuk matematik dan seterusnya. Jadi sini cikgu dah lukiskan carta palang. Okey. Kuis sains untuk Aifan 30 markah. Kuis matematik 45 markah. Okey. Dia 40. Ya je. Ada soalan? Okey. Jadi Aifan dia dapat 45 markah, jadi dia di antara 40 dengan 50. Okey. Kemudian sekarang cikgu labelkan markah untuk kuis sains menggunakan bar warna biru. Okey. Sepatutnya di bawah ni nampak. Tak boleh. Okey. Kemudian cikgu tandakan kuis matematik menggunakan warna oranye. Okey. Jadi untuk Haris, okey, kita ada 35 markah untuk sains
dan 40 markah untuk matematik. Okey. Untuk ini, cara kamu lukis, kamu boleh rapatkan ataupun kamu boleh jarakkan, tapi dengan syarat dia berada pada nama murid yang betul. Okey. Untuk kamu, cikgu sarankan kamu rapatkan di sinilah. Okey, kemudian untuk Nora, untuk Raju. Okey. Ini adalah carta palang untuk dua set yang berbeza. Okey, carta palang ini dikenali sebagai carta palang berpasangan yang ianya sesuai digunakan untuk bandingkan dua set data. Okey, contoh kita lihat Ivan. Okey, ada perbezaan 15 markah antara kuis sains dan juga matematik. Kalau untuk Haris, dia ada 5 markah berbeza. Ini pun sama dan kamu boleh lihat di sinilah dia nampak lebih cermat. Okey. Kemudian kita ada tajuk, markah murid dalam kuis sains dan matematik. Ada satu lagi label di sini, dia ada di bawah tapi dia tak nampak di sini. Okey. Kalau kamu tak ada warna, kalau macam ni cikgu dah tunjuk warna kan? Kamu boleh sahaja kejap. Okey, sekarang ni cikgu tambah satu petunjuk di sini. Cikgu nak tandakan seperti ini untuk palang bagi markah kuis sains. Jadi di sini, cikgu tanda di sini, ini adalah kuis sains. Dan satu lagi kita ada kuis matematik. Ini kamu tulis penuh. Okay, untuk matematik, cikgu nak buat dia garis lurus seperti ini. Kamu boleh, kalau kamu nak buat dot-dot pun boleh, terpulang kepada kamu. Ini adalah kreativiti kamu, asalkan kamu dapat membezakan setiap palang. Okay, sebab kalau kamu letakkan dua data yang berbeza seperti ini, kuis sains dan matematik, kamu perlu bezakan dia lah. Kalau kamu letak palang putih seperti itu sahaja, nanti kamu tak faham. Okay, orang yang baca tu tak faham. Okay, boleh? Ada masalah untuk buat carta palang? Tak ada, cikgu. Ya, okay, yang ni nampak senang sikit. Okay. Sekarang kita akan masuk kepada contoh perwakilan data yang kedua, iaitu carta pie. Okey, carta pie ni dia wakilkan data menggunakan sektor dalam sebuah bulatan. Okey, pie adalah dalam bentuk bulatan. Okey, contohnya ini titik tengah. Okey, kita akan ada seperti inilah. Bahagian ini dikenali sebagai sektor. Okey, harap semua masih ingat. Setiap bahagian tersebut mewakili setiap kategori yang ada dalam data kamu. Okey, kalau kamu nak cari warna kegemaran murid di dalam kelas, contohnya, jadi sektor yang pertama ni, contohnya adalah warna merah. Okey, berapa ramai yang suka warna merah? Ada di sini. Untuk yang suka warna biru, ada di sini. Okey, jadi cara kita nak bina carta pie, pertama kamu kena cari sudut dahulu. Okey, kemudian bagaimana kita nak cari sudut nanti kita akan tengok. Kemudian lukis bulatan dan bahagikan bulatan mengikut sudut yang kamu dah cari tadi. Okey, kemudian bila kamu dah lukis cantik-cantik macam ni, kamu labelkan sektor. Sama ada kamu nak labelkan guna tanda. Okey, macam carta palang yang ni tadi. Ini adalah tanda. Ataupun kamu boleh labelkan, contohnya ini adalah warna merah. Ini warna biru. Ini warna hijau. Ini contoh. Okey. Rasanya kamu dah belajar kan dalam geografi. Okey, kemudian yang paling penting, tolong jangan lupa sebab selalunya ramai yang hilang markah sebab mereka lupa tulis tajuk. Okey, walaupun di sini cikgu letakkan tajuk yang terakhir, tolong tulis tajuk di awal sebelum kamu bina perwakilan mana-mana data. Okay, supaya kamu tak lupa nanti.
Okey. Oh, ni dah ada jawapan dah. Kita lihat contoh 5. Okey. Jadual berikut menunjukkan bilangan kereta model dinamik yang dijual oleh sebuah syarikat menjual kereta. Bina satu carta pie untuk mewakili data tersebut dan berikan justifikasi kepada kesesuaian pewakilan data ini. Okey, kita ada kereta warna merah, kuning, putih dan juga biru. Okey, untuk kereta warna merah, kita ada 9 buah kereta. Kereta warna kuning ada 12 buah kereta. Kereta warna putih ada 10, warna biru ada 5. Okey. Ini adalah jadual. Jadual yang di atas ni tadi cikgu dah uh, alihkan dia lah. Kalau kamu nak guna terus jadual yang ada dalam soalan pun boleh, tak ada masalah. Okey, jumlah keseluruhan kereta ini adalah 36 buah. Okey, kamu boleh kira sendiri, kamu dapat 36 buah. Okey, kemudian kita akan tambah satu lagi bahagian, iaitu pecahan bulatan. Maknanya, untuk kereta merah, ianya adalah 9 daripada 36 keseluruhan kereta yang dijual oleh syarikat yang diberi oleh soalan. Kemudian untuk kuning, kita gunakan bilangan kereta dia adalah 12 per 36. Kemudian putih dan biru kita ada 10 per 36 dan biru 5 per 36. Kalau kamu tambahkan ke semua pecahan bulatan, ianya menghasilkan 1. Okey, 1 ni maksud dia kita ada 1 bulatan penuh. Kenapa penting kamu buat pecahan bulatan? Sebab kita sekarang nak kira sudut sektor. Okey. Macam mana kita nak kira sudut sektor? Tolong catat. Untuk mengira sudut sektor, kita gunakan kekerapan data bahagi jumlah kekerapan, iaitu kita punya pecahan bulatan ini. Okey, didarabkan dengan 360 darjah. Bila cakap pasal sektor, kita nak tengok kepada sudut. Okey, 360 darjah sebab kita menggunakan bulatan penuh. Okey, jadi kita kira untuk merah, 9 per 36 darab dengan 360 sama dengan 90 darjah. Kemudian untuk kuning, 12 per 36 darab 360 darjah sama dengan 120 darjah. Putih kita ada 100 darjah. Dan biru kita ada 50 darjah. Kamu kumpulkan semua sudut sektor ni, kamu mesti dapat 360 darjah. Kalau kurang bermakna ada yang salah dalam pengiraan kamu. Okey. Jadi sekarang kita akan cuba buat. Okey, sekarang kalau kamu tak ada jangka sudut, jangka lukis, kamu boleh guna mana-mana yang bulatan yang nampak lengkap lah. Kalau untuk ni cikgu ada. Cikgu lukiskan satu bulatan. Okey. Alamak, mana kita punya ni tadi? Okey. Tandakan satu titik. Okey, di sini cikgu ada letakkan satu titik. Kemudian menggunakan jangka sudut. Letakkan bahagian tajam di titik kamu. Dan kita akan buat satu bulatan. Okey. Bila kita dah ada bulatan, pertama kita akan buat satu garis lurus daripada titik ke atas ataupun ke bawah, ke kiri, ke kanan, terpulang kepada kamu mana yang kamu nak mulalah. Kalau cikgu lebih selesa naik ke atas. Okey. Kita lihat sudut yang pertama adalah 90 darjah untuk warna merah. Jadi menggunakan jangka sudut pula. Kamu letak kamu punya jangka sudut di sini. Pastikan selari
dengan kamu punya garisan tadi. Okey, dia akan jadi macam ni ya. Kemudian cikgu ukur 90 darjah. Di sini bermakna garisan cikgu nanti dia bermula di sinilah. Ah, okey. Okey, gunakan pembaris. Lebih kurang macam ni. Kalau kamu atas kertas dia nampak lebih cantik lah. Okey. Supaya kamu tak lupa, kamu boleh terus label berapa sudut dia. 90 darjah kita tandakan seperti ini. Dan ini adalah untuk merah, kereta merah. Atau kalau kamu nak warnakan dengan warna merah, silakan. Dia terpulang kepada kamulah warna merah. Okey, sekarang kita lihat yang kedua kita ada 120 darjah adalah untuk warna kuning. Okey. Macam mana kamu nak buat? Ambil jangka sudut kamu. Okey, sekarang ni dia akan bermula di sini pula. Tadi dia bermula menegakkan, sekarang ni dah melintang. Dia akan gunakan garisan yang baru kamu lukis ini sebagai titik kosong. Okey, untuk cari 120 darjah dia ada di sini. Okay. Alamak. Okey, lebih kurang inilah. Tu tak. Jauh sikit. Alamak. Okey, ini sepatutnya lebih kurang seperti ini. Okey, kemudian cikgu terus labelkan. Ini adalah 120 darjah untuk warna kuning. Dan seterusnya kita ada warna putih 100 darjah. Sama seperti tadi. Sekarang kita akan pusingkan kita punya jangka sudut seperti ini. Kita tandakan untuk 100 darjah. Okay. 100 darjah ada di sini. Oh, tak boleh tanda ni. Tak ada di sini. Lebih kurang seperti inilah. Oh. Alamak, tak boleh padam pula. Okay, ini anggap dia tak ada. Okay. Kemudian kita akan tuliskan ini adalah kita punya seratus darjah. Seratus darjah untuk warna putih. Dan selebihnya adalah kita punya warna biru iaitu 50 darjah. Okey. Ini cikgu lukis tak berapa cantik. Okey. Kamu boleh ukur balik di sini 50 darjah. Oleh kerana sini tadi cikgu lukis macam tu saja. Jadi ukuran dia tak berapa tepat lah. Okey. Jadi kamu nanti akan dapat seperti ini.
Okey, ini lebih cantik. Merah ada 90 darjah, kuning 120 darjah, putih 100 darjah dan biru 50 darjah. Okey. Selalu soalan melukis catapai ni memang banyak keluar dalam soalan. Okey, tolong bagi perhatian penuh. Okey. Ini adalah untuk tugasan kamu hari ini. Bina satu catapai berdasarkan maklumat yang diberi. Okey, ini adalah maklumat yang kita dapat awal tadilah yang kita guna untuk bina catapalang. Okey, sekarang cikgu nak kamu wakilkan dalam bentuk catapai. Okey, dan kamu perlu lengkapkan jadual di bawah. Okey, masukkan pecahan bulatan dan bagaimana kamu kira sektor, kemudian kira jumlah. Okey, ini adalah kerja rumah untuk kamu. Sila buat. Okey, bagi yang dah hadir, cikgu harap kamu dapat hantar sebelum kelas berakhir. Dan rasanya itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Saya tak ada, cikgu. Okey, kalau tak ada soalan, cikgu hentikan Google Meet sehingga 11.7. Okey, cikgu habiskan Google Meet hari ini. Tolong buat latihan yang cikgu beri ni tadi. Nanti cikgu akan masukkan di dalam grup jugalah dan hantar. Okey, latihan semalam hanya beberapa orang sahaja yang hantar. Jadi cikgu harap sekarang ni, yang ada sekarang ni, 3 orang ni tolong hantar. 3, 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, kamu boleh left. Terima kasih sebab join kelas cikgu. Okey, semoga kamu faham apa yang kamu belajar hari ini. Terima kasih, cikgu. Stay safe, cikgu. Sama-sama. Jangan lupa buat kerja rumah kamu. Baik, cikgu.